Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. InsyaAllah kita kongsi video yang kedua berkenaan dengan edisi khas solat Jumaat musim COVID-19 baru-baru ni. Jadi video ni sebenarnya merakam semula lah. Sebelum ni merakam dah untuk edisi keduanya, tapi ada masalah sikit yang menyebabkan paksa ambo rakam sekali lagi lah. Jadi sebagaimana kita kita kongsi pada video yang pertama kemarin itu, ambo ada sebut dalam situnya berkenaan dengan larangan solat Jumaat pada musim PKP baru ni, musim COVID-19 baru ni. Larangan ini dibuat berdasarkan kaedah dalam qawaidul fiqhi, iaitu kaedah yang ketiga, yang disebut kaedahnya al-musyaqqatu tajlibut taisir. Dan di bawah kaedah ini, yang mana kaedah ini bermaksud kesukaran tu menjadi sebab kepada kemudahan. Kemudahan ataupun kelonggaran yang disebut dalam bahasa Arabnya rukhsah itu, dia ada 7 bentuk kelonggarannya ataupun 7 hukum kelonggaran yang diberi. Jadi dalam 7 hukum kelonggaran ataupun kemudahan yang diberi itu, yang disebut rukhsah itu, satu daripadanya adalah dia panggil, yang pertamanya adalah bentuknya adalah pengguguran. Itu yang pertama. Bentuk yang pertama adalah pengguguran. Maka dalam musim COVID-19 baru-baru ni, solat Jumaat tidak dibenarkan ditunaikan di masjid-masjid di seluruh negeri Kelantan. Jadi kenapa? Boleh ke tidak dibuat pengguguran solat Jumaat itu? Boleh. Dari segi hukum fiqhnya boleh, kerana ambil daripada qawaidul fiqhi yang masuk pada bentuk yang pertama yang terletak di bawah kaedah kemudahan ataupun kelonggaran yang disebut rukhsah itu. Jadi berdasarkan kepada kaedah inilah, kelonggaran dan kemudahan inilah, maka dianya ada 7 bentuk. Maka bentuk yang pertama yang dia panggil bentuk pengguguran. Jadi contoh bagi bentuk pengguguran ini, sebagaimana yang berlakulah masa musim COVID-19 baru ni, yakni digugurkan menunaikan solat fardu Jumaat bagi seluruh penduduk negeri Kelantan yang diwajibkan berjumaat. Diberi pengecualian hanya kepada 4 orang sahaja, iaitu Imam 1, Imam 2, Bilal dan juga Syiah. Mereka ini sahaja yang dibenarkan untuk menunaikan solat Jumaat. Hal lainnya digugurkan kewajipan kerana berpegang dengan kaedah al-musyaqqatu tajlibu taisir ini. Jadi bentuk yang kedua ataupun hukum yang kedua yang masuk di bawah kelonggaran ataupun kemudahan yang disebut rukhsah ini adalah pengurangan. Itu dia. Pengurangan. Itu dia. Bentuk rukhsah, kelonggaran ataupun kemudahan yang keduanya adalah pengurangan. Lagu mana contoh yang kita boleh ambil?
yang masuk di bawah hukum pengurangan ini, iaitu seperti kita qasar sembahyang yang 4 rakaat. Qasar sembahyang yang 4 rakaat. Seperti sembahyang zuhur, sembahyang asar, sembahyang isya. Asalnya 3 sembahyang ini mesti dikerjakan 4 rakaat. Maka dibolehkan kita qasar, yakni kita ringkaskan, kita pendekkan sembahyang 4 rakaat ini menjadi 2 rakaat. Maka 4 dijadikan 2 ini dalam kaedah qawaidul fiqhiynya disebut bentuk pengurangan. Pak dia kurang jadi 2. Itu dia masuk dalam kaedah qawaidul fiqhi. Kalau pengguguran jemaat itu, kewajipan mengerjakan jemaat itu dimasuk di bawah kaedah rukhsah juga, di bawah bentuk ataupun di bawah hukum pengguguran. Ni pula masuk bawah kaedah rukhsah juga, di bawah bentuk ataupun hukum pengurangan. Maksud pengurangan sini bukanlah semaya 5 kali sehari dikurangkan buat 3, tak. Bukanlah 5 kali sehari wajib semaya kita buat 4 je, tak. Maksud pengurangan ini adalah pengurangan dalam bentuk dari segi dia panggil rukunnya. Rukunnya. Kalau sepatutnya pengurangan dari segi rakaatnya. Kalau sepatutnya semaya zuhur, asar dan isya itu kita kerjakan 4 rakaat, tapi dikurangkan daripada 4 tu menjadi 2. Maka sembahyang yang 4 dijadikan 2 itu disebut qasar. Jadi qasar ni dia masuk di bawah bentuk rukhsah, ataupun hukum rukhsah pengurangan. Sebab tu kita boleh qasar sembahyang yang 4 rakaat, kerana dia mengikut kaedah qawaidul fiqhi juga. Itu dia. Itu dari segi itulah. Kemudian yang ketiganya yang masuk di bawah bentuk ataupun bentuk rukhsah ataupun hukum rukhsah, yang ketiganya dia panggil penggantian. Ganti. Ingat molek pengguguran, pengurangan, penggantian. Contoh yang boleh kita letakkan di bawah bentuk ataupun hukum penggantian ini, seperti kita mengambil tayamun, menggantikan wuduk ketika ketiadaan air, ataupun ketika kita uzur tak boleh menggunakan air. Maka kaedah mengambil tayamun, menggantikan wuduk itu, dia masuk di bawah rukhsah yang berbentuk yang dinamakan hukum penggantian. Itu dia. Bentuk penggantian. Jadi itulah sebahagian daripada bentuk ataupun hukum yang masuk di bawah kaedah kemudahan, kelonggaran, ataupun dalam bahasa Arabnya disebut rukhsah. Jadi sebagaimana kita retilah, bila kita faham di sini bahawasanya larangan mengerjakan solat Jumaat secara berjemaah pada musim PKP baru ni sebenarnya sudah mengikut qawaidul fiqhi. Bukanlah kata semata-mata dibuat baru ataupun fatwa lama, dak. Sebenarnya sudah mengikut qawaidul fiqhi, kaedah-kaedah fiqh yang telah diijtihad oleh ulama kita sejak turun temurun lagi. Itu dia. Sejak zaman-zaman dulu lagi. Itu dia dah. Okey. Maka bukan satu kesalahan, bukan satu kesilapan, bukan fatwa baru. Jadi insya-Allah kita akan sambung untuk video seterusnya. Ada lagi
Apa ni, 4 lagi bentuk ataupun hukum yang masuk di bawah kaedah rukhsah, kaedah kemudahan ataupun kelonggaran ini. Wallahu a'lam wa ilaihil marji' wal ma'ab.